Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Dalam video ini kita akan sambung pembinaan cash receipt form. Okey. Kalau kita lihat setakat ini borang cash receipt kita adalah seperti ini. Dan seterusnya apa yang kita ingin lakukan ialah kita ingin wujudkan di sini, kita ingin menunjukkan di sini maklumat berkenaan dengan customer, sama seperti mana di dalam sale form. Kalau kita buka sale form, kita ada maklumat customer di sebelah kanan ini. Jadi kita ingin benda perkara yang sama. Jadi sebenarnya kita boleh saja copy dan paste control boxes ini. Kita pergi kepada design view di dalam sale entry form. Jadi kita inginkan semua maklumat ini. Jadi kita boleh highlight, kita inginkan ini, dan kita ingin juga okey, kita ingin juga primary contact. Kita copy dan kita boleh paste di sini. Okey, kita ketepikan dahulu dan kita buat sedikit adjustment dari segi size-nya. Kita ubah sedikit kedudukan. Kalau kita lihat di dalam form view, ada beberapa maklumat yang mana kita tidak boleh ubah seperti ini. Alamat customer, tetapi kita ada amount, kita ada customer number, kita ada prior receipt, balance due dan invoice date. Adalah maklumat yang kita nampak seperti kita boleh ubah. Namun begitu kita tak sepatutnya ubah, kerana ini ialah borang penerimaan tunai. Jadi invoice date adalah benda yang dah lepas. Balance due patutnya perkara yang tak boleh lepas, dah tidak boleh diedit. Begitu juga prior receipts. Yang kita boleh masukkan ialah customer number, dan amount dan juga invoice. Oleh sebab itu, untuk maklumat lain ini kita perlu blurkan. Okay, untuk itu caranya ialah seperti biasa. Tapi bila design view, kita pilih item-item yang mana kita hendak jadikan dia tidak boleh diedit, seperti customer ID, bukan customer ID, tetapi prior receipt, balance due, invoice date. Kita pergi kepada property sheet. Pada data kita jadikan dia not unable dan kita locked. Dari segi formatnya kita letak back style sebagai transparent, border style juga transparent, dan pada tab stop kita jadikan dia no. Jadi kalau kita lihat kembali,
perkara-perkara ini tidak boleh diedit. Sebenarnya kesemua maklumat ini juga seperti invoice number, amount iaitu sale amount dan juga customer ID juga adalah perkara-perkara yang kita tidak mahu edit. Okey, kita tak mahu user boleh edit. Jadi ini pun kita lakukan perkara yang sama tadi. Okey, seterusnya kita perlu linkkan, kaitkan antara subform ini dengan main form cash receipt. Okey, kita perlu linkkan keduanya. Jadi untuk linkkan, kita pergi kepada property sheet dan kita select cash receipt subform. Selepas tu kita tekan data dan kita pergi kepada link master fields. Okey, kita jadikan customer ID kita masukkan customer ID sebagai master field yang kedua. Klik OK. Selepas itu kita buat sedikit pengkemasan kepada borang ini. Okey, sekarang borang cash receipt form kita ni hampir selesai. Namun begitu, ada sedikit kelemahan di dalam borang ini. Kalau kita pergi kepada rekod yang terakhir, kalau anda lihat
kalau anda lihat di sini invoice ini ada balance due RM786, dan katakan kita buat satu pembayaran, olok-olok. Katakan kita membuat pembayaran sebanyak RM500. Okey, kalau kita pergi rekod, kalau kita lihat sekarang dan kita klik di tempat lain, kita akan dapati bahawa balance due. Okay, kalau kita pergi pada rekod yang sebelumnya dan kita kembali kepada rekod selepasnya, walaupun kita telah buat pembayaran sebanyak RM500, namun begitu balance due masih lagi RM786. Jadi dia tidak update di dalam borang ini. Satu cara untuk kita update di dalam borang ini, kita perlu sediakan satu button, di mana button itu akan kita gunakan untuk kita update balance due di sini. Okey, jadi sekarang kita akan lakukan button tersebut. Untuk kita menyediakan button tersebut, dia tidaklah sama seperti button yang kita boleh lakukan untuk buka rekod atau save rekod, tetapi dia adalah spesifik button yang kita perlu buat. Untuk itu kita perlu buat sesuatu makro ni ialah arahan tertentu yang khusus. Jadi untuk kita create makro itu, kita tutup dahulu yang lain ini. Okey, kita pergi kepada makro, kita klik makro. Okey, kita di sini kita type requery, iaitu arahan makro untuk menyediakan ataupun membuat pengiraan semula terhadap borang tersebut. Okey. Okey, bila kita tutup, dia akan tanya dan kita namakan dia sebagai rerun query makro. Kemudian kita buka semula borang cash receipt form yang kita telah buat tadi. Kita buka dalam design view. Kemudian kita klik button di sini, dan kita letaklah katakan di sini, untuk kita letak button query, button untuk kita buat makro tadi. Jadi kita pun di sini kita pilih miscellaneous dan kita pilih run makro, klik next, dan kita gunakan rerun query makro. Kita klik next. Kemudian kita namakan button, kita namakan pada button itu sebagai update balance due. Okey, ini kita klik next. Kita boleh namakan, saya skip dulu. Dalam video seterusnya kita akan cuba demo button update balance due tersebut.